Start pada tu lah. Saya kata tak ada dah jalan lain. Saya cakap, bagi tahulah ke anak-anak keluarga kita, tak ada jalan lain mana. Nak kaya, nak senang, nak happy, nak tenang, nak riang, nak apa yang baik-baik dalam hidup kita, sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Datuk Mak Haji Latifah Siddiq. Seterusnya kepada Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan, VVIP, termasuk juga Tuan Haji Saiful kita. Masih banyak Cik Razak kita sebagai orang kuat. Dia kalau tekan satu button, semua orang tak dengar suara. And Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana sudi hadir pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, saya nak beritahu ada satu perkara yang sangat mustahak saya nak beritahu. Kalau tengok dulu ketika musim PKP, musim PKP, ramai orang yang huru-hara. Sekarang pun ramai huru-hara lagi. Tapi dalam masa PKP itu lahirnya satu NGO yang diberi nama Kelab Pesara, Kelab Pesara Muslimah Selangor. Memang tidak ada yang tidak pesara, besar-besara belaka. Tahu kan? Semua bersara, nampak pun memanglah. Saya pun datang semangatlah, semangat. Saya dengar. Fahamlah kan maksud semangat kan? Semangat. Kan? Alhamdulillah, syukur, tahniah. Sebab dalam pada orang lain tak ada aktiviti, tapi you all hadir, lahir pada waktu PKP. Jangan pula besok bila dah habis PKP dia jadi habis pula. Teruskan aktif, bagus. Saya dengar ramai itu yang profesional ada, yang daripada penyiarannya, daripada pelbagai jabatan. Siap ada penasihat undang, satu-satunya Kelab Pesara yang ada penasihat undang. Ya, ini satu yang hebat sebenarnya. Saya sendiri pun kat pejabat saya buat konsultan untuk bagi nasihat undang-undang secara percuma dekat semua orang. Kan, saya bagi nasihat percuma, tapi jumpa bayar. Macam tu lah. Tak adalah, tak ada. Memang adalah saya buat. Dan Alhamdulillah, macam tu jugalah saya nak beritahu ketika musim PKP pada tahun lalu, ada satu hamba Allah ini menjemput saya untuk berceramah pada bulan Ramadan. Rupa-rupanya dia buat ceramah satu hari lebih kurang 6 slot sehari. 6 slot sehari, ada pelbagai penceramah, antaranya Ustaz Jafri, Ustaz Ilyas. Saya tengok Samsul Debat. Macam mana? Maknanya ada 6 slot sehari. Bayangkan 30 hari berturut-turut, 6 slot sehari. 30 hari berturut bulan Ramadan, 6 kali sehari, dan setiap slot itu dibayar RM500 seorang. 5 kali 6, 3,000 satu hari. 3,000 kali 30, 90,000 bayaran. Saya terlibat dengan 10 slot. Jangan kira lah, tapi nak beritahu. Tak, maksudnya apa yang memeranjatkan saya, ada satu hamba Allah ini menggerakkan satu yayasan, dan dia membayarnya bukan duit yayasan tapi dengan duit personal dia sendiri. Sebab pada ketika itu, tak kala penceramah pun tengah huru-hara, tak boleh nak ceramah, dan baru nak belajar tekan mikrofon macam mana, baru nak belajar pasang mic dengan stand tripod, baru nak belajar. Saya sendiri pun pernah sekali saya ceramah motivasi untuk Kementerian Pelajaran Malaysia Putrajaya. Saya tekan on, sebelah hari pergi saya start, 2 jam saya ceramah, rupanya telefon tu tak on. Saya cakap 2 jam. Macam tu lah. Tapi hamba Allah ni menggerakkan yayasan yang beri nama Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dan kalau nak kata saya kira-kira balik daripada apa sumbangan yang dia dapat, memang ada sumbangan untuk bantu asnaf, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Beliau tidak untung apa-apa. Tapi dia menyumbang. Dan dia sentiasa fikir, nak buat apa lagi ni dengan Asnaf? Nak bantu apa lagi? Termasuklah program My House. Yang tuan-tuan dan puan-puan tengok waktu di TV Hijrah, yang kita repair rumah Asnaf yang susah ni. Setiap rumah kita belanjakan antara 25 ke 50 ribu untuk repair rumah dalam masa 2 minggu. Pun menelan belanja 1 juta lebih, nak beritahu pun tak untung. Tetapi dia tetap nak buat. Dan dia idea terbaru dia nak buat apa? Idea terbaru dia nak buat di Putrajaya tu, nak buat satu cafeteria Asnaf. Cafeteria Asnaf yang mana semua orang datang, dia tak ada cashier, dia ada tabung je. Datang makan, nanti bayar, pergi je kat tabung tu, masuklah berapa nak masuk. Dan saya bincang dengan Datuk ni untuk buat ni, saya kata apa? Tok, kita buat macam ni. 2 minggu kita tukar. Setiap 2 minggu tukar caterer. Supaya caterer tu ramai yang dapat merasa. Dia kata, Datuk setuju. Dan kos-kos Datuk kata, tak apa. Kita sumbang 2 juta untuk banner kafe tu. Makna nak tunjuk, ikhlas saya sendiri tak pernah terfikirlah. Setelah tengok saya dalam program My House, setelah ni jadi, Datuk bagi kepercayaan kat saya. Untuk sama-sama bantu untuk program korban di Afrika. Tahun lepas kita dah buat dah kali pertama di Afrika, yang mana kita telah berjaya dapat 20,000 ekor 20,000 ekor lembu. Dan tahun ni kita target 200,000 bahagian. Jadi untuk makluman semua, soalan yang orang biasa tanya, ramai lagi orang susah kat Malaysia ni, sibuk pergi Afrika pula. Untuk makluman semua, bezanya adalah korban di Afrika ni kita buat 2 in 1. Setiap bahagian yang masuk, kita akan tarik sikit untuk Asnaf di Malaysia. Jadi mana kata kalau masuk kita tak risau. Malahan kalau kita kaji-kaji balik, tahu orang Malaysia ni pun lembu tu, daging tu sampai ke rumah. Betul tak? Ada je usaha. Kelab warga emas semua fikir, siapa lagi kita nak bagi ni? Kita nak bagi siapa lagi? Siapa lagi nak bagi? Nak bagi siapa lagi? Dan kosnya pun sangat murah. Satu bahagian lembu RM390. Satu bahagian unta RM580. Satu ekor kambing RM580. Satu ekor lembu RM2,730. Mana nak cari? Bolehlah kalau jumpa lembu yang tak ada siapa punya tu, bolehlah. Kan, free. Kan? Seekor unta RM4,080 pun masih murah berbanding seekor lembu di Malaysia. Tetapi yang nak masuk dekat Malaysia tu okey, tak apa. Tapi kalau boleh join lah. Sebab apa? Orang Afrika ni susah ni, ya Allah Akbar nak cakap. Dia minum air lumpur je. Malahan semua kotak-kotak yang orang terbuang tu, yang tu dia koyak cecah air makan. Macam tu tahap dia orang tak ada makanan. Itu sebabnya Afrika yang terdiri pada Mali, Chad, Kongo, Rwanda, Burkina Faso, pelbagai lagi negara Afrika dalam tu, banyak lagi telah bersetuju melantik tahun ini, baru je tak sampai sebulan lagi, kita telah terima satu surat pelantikan Yayasan Budi Asam Malaysia selaku wakil tunggal untuk melaksanakan ibadah korban di Afrika. Saya memang nak ajak Cik Razak dan semua pergi. Kalau kita pergi, kita lah yang paling handsome kat sana. Tapi tak apa. Kalau kita tak pergi pun, yang penting biarlah sumbangan kita sampai pada mereka. Malahan ini adalah NGO yang terawal. KPMS ni NGO terawal yang telah dipilih. Apa yang bagusnya, setelah berbincang dengan Datuk, saya kata, apa kata kalau kita orang kata give and take. Maksudnya, kalaulah kita semua cari saudara mara, cari siapa kawan-kawan kita masuk aja dekat dalam tabung apa ni untuk korban, bagi korban, 1 ekor bersamaan dengan 7 bahagian. Cukup je 70 bahagian, cukup je 10 ekor, yayasan akan sumbang RM1,000 untuk dana persatuan. Jadi kalau setakat 10 ekor, seorang 10 ekor pun tak ada masalah.
Janganlah bagi malu saya untuk tahun pertama ni. Saya target nak capai 200,000 tu. InsyaAllah. Dan yang paling bagus sekali, duta-duta bukan kaleng-kaleng. Datuk Badli Shah, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Ilyas Ismail, Ustaz Jafri Mahmudi. Samsul debat je yang kaleng sikit. Yang lain semua kaleng-kaleng. Dan termasuk juga Datuk Ustazah Hajah Nur Hafizah Musa. Jadi boleh tanya dia orang. Maknanya kita orang dah mula gerak dah. Sebab kita gerak awal, sebab kita nak betul-betul biar ramai dapat manfaat. Sebab dia orang terkejut kita sumbang ke sana. Di Kemboja dah ramai yang bagi. Ramai yang bagi. Tetapi keadaan kesusahan di Afrika ni, Allah tak boleh nak bayang. Itu sebabnya kita harap sangat. Sebab lagi pun kadang-kadang satu benda kelebihan. Apa dia kelebihan bab kita masuk korban ni? Korban salah satu pada cabang sedekah. Kalau ikut mazhab Hanafi, korban ni wajib pada yang mampu. Ya. Dan bila kita bagi sumbangan ni semuanya, pertama, Allah janji apa? Allah janji kita mengkayakan hati kita. Miskin pun rasa kaya. Duduk dengan datin-datin ni handal lah tu. Tak kaya pun jadi kaya. Dia daripada tak ada baju merah, tiba-tiba ada baju merah. Yang datin tak apa, dah lama dah baju merah. Atuk dah apa lama baju merah dah, tak apa. Kan? Ya. Mengkayakan hati. Kedua, apa dia? Membersihkan harta. Anak-anak bagi duit walaupun sikit, tapi cukup. Datang sini makan free. Hari ni dia jamu anak. Ada, free. Kau kena bayar. Tak, free. Bersih, tak keluar duit pun hari ni. Tempat tak? Kalau habis duit pun dekat tu. Perhentian-hentian yang kat luar. Tadi kan? Ya. Begitu juga yang ketiga, memanjangkan usia. Tu mustahab. Antara sebab datuk-datuk, datin-datin, perempuan sekalian ni, Allah Ta'ala bagi panjang umur, sehat. Salah satu sebabnya rajin sedekah. Ya, memang betul. Orang tua-tua dulu panjang umur sebab itulah. Asal bagi, Allah mengasihlah, ya Allah panjang umur engkau, senah. Ada ke senah sini? Bukan nama sebenar. Kan? Panjang umur engkau, sehat semualah, mudah-mudahan. Hanya orang yang susah tahu nilai bantuan yang kita bagi. Dan begitu juga yang keempatnya, melancarkan rezeki. Yang tak tahu, dah lama duduk seorang, Allah samput nikah ada tahun ni, contohlah rezeki, mana tahu kan, jalan ngigil lah, tapi dapat laki langsung tagap. Macam tu rezeki, kelancaran rezeki namanya. Kan? Malahan dalam surah Ali Imran pun Allah Ta'ala beritahu, surah Ali Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintai. Yang kita sayang tu, yang tu kita bagi. Masuk, saya perasan satu perkara lah daripada dulu. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala tak pernah lah kata putuskan rezeki lah satu perkara bagi orang sedekah. Saya dulu tak percaya juga, bukan tak percaya, tak pernah rasa lah benda tu. Selagi mana tak sedekah, kita takkan percaya. Tanyalah orang-orang yang pernah sedekah, yang rajin bersedekah. Lain hidup kita. Siapa lagi aku nak bagi ni? Dia fikir macam tu je. Siapa lagi nak bagi? Saya pernah dulu nak pergi umrah. Saya tanya, siapa family saya? Saya cakap dengan mak saya masa tu dekat Mekah. Dia dekat Madinah. Lepas makan tengah hari tu, kat hotel tu saya cakap, mak, rasa-rasa nak sponsor lah keluarga kita mana yang susah tu nak bawa pergi umrah lah. Lepas tu mak saya cakap, kau dah cakap kat Madinah ni kau kena buat tau. Iyalah cakap sebab nak buat lah ni, kata. Lebih kurang tahun 2019 saya dapat buat kali, kira-kira family yang susah campur apa semua, lebih kurang dengan mak saya pun pergi, semua sekali 15 orang menung tuan-tuan. 15 orang menung, mau tak menung. Package bagus pula tu. Takkan nak bagi package yang paling teruk kan? Package yang dekat kan, dapat dekat Madinah tu, dekat Mekah tu, duduk kat hotel Pullman, Zam-Zam Pullman.
Dekat Madinah, dekat dengan pintu pagar. Mana jauh dekat tempat semayang, dekat dengan pintu pagar aja. Kan? Tapi masa tu total setiap seorang dekat 9,000. Sendawa 9 orang pergi dekat bank, keluar duit nak bayar kos. 2 yang menung. Pertama saya, kedua buku bank. Menung. Betul. Ni cakap betul terang ni. Saya sebagai manusia biasa nak cakap ni bukan baik sangat. Tuan Haji, bukan baik pun ni. Alamak, habis duit aku. Ya. Saya pun bayarlah. Tak apalah, saya teringat. Betul lah. Engkau cakap senanglah. Engkau buat. Kau cakap sedekah tak pernah memiskinkan orang. Kau percaya ke tidak? Benda tu bermain dalam kepala saya. Saya pun tak apalah pergi. Bayarlah. Kemudian, tu belum cerita sampai dekat travel pula. Tapi Ustaz, bayaran 9,000 ni tak termasuk package ke Taif tau. Taif kena bayar lain. Taif kena tambah lagi RM400 seorang. Tambah 400 kali lah 15 orang. Tambah lagi. Masa tu pergi naik flight, semua orang ada yang happy, ada terpinga-pinga. Sebab ada yang dah masuk dalam senarai insolvency, tak pergi luar negara buat rayuan sebab susah. Tapi bila jejak air kaki ke tanah suci, saya nampak titisan air mata masing-masing bila dah sampai. Hilang rasa duit saya habis tadi. Saya tak fikir dah, lantak lah. Itu duit aku boleh cek lain. Aku happy tengok orang happy. Rupa-rupanya sampai di Malaysia, tak sampai 3 bulan, Allah ganti balik duit saya. Dan tak adalah dalam hati saya tu berbunyi, mujur balik modal. Tak. Saya terus cakap dalam hati saya, siapa lagi aku nak tolong lepas ni? Tapi jangan angkat tangan. Ni saya beritahu ya. Tapi itulah dia. Start pada tu lah. Saya kata tak ada dah jalan lain. Saya cakap, bagi tahulah ke anak-anak keluarga kita, tak ada jalan lain mana. Nak kaya, nak senang, nak happy, nak tenang, nak riang, nak apa yang baik-baik dalam hidup kita, sedekah. Zakat yang wajib tu, nak gembira lagi. Masa bayar zakat, zakat RM7 je. Pap, RM50 bagi Kak Amil. Nah, Ustaz ambil. Saya hadiahkan untuk Ustaz. Itu sebab saya bayar zakat kat kampung mak saya. Setiap kampung, Tuan imam kampung ni, dia makin lama makin tak sihat, Setiap kali saya bayar zakat, bayar dengan dia, saya mesti akan bawa hadiah. Kan ada wallet yang satu set tu, bagi hadiah duit raya sekali. Bagi. Sebab bila bagi, insya-Allah ada je rezeki kita, jangan risau. Yang inilah keajaiban bersedekah yang ramai orang tak tahu. Orang yang bersedekah ni satu lagi, dia cukup disenangi oleh orang. Mana tak orang senang minta. Kan, disenangi lah. Kau nak minta duit, cari dia. Bukan itu tak macam tu kan? Betul tak? Tapi itulah. Tapi ialah kita ni terhad. Mana yang boleh kita bantu, kita bantulah. Itu saya cakap. Salah satunya korban ni. Jadi ruang dan peluang ni saya merayu sangat. Sebab bayangkanlah Datuk di Yayasan sanggup buat satu flyers khas untuk KPMS ni. Ikut tema. Iya, kita orang punya poster semua kali lain. Tiba-tiba apa halak kalau merah ni? Ini untuk KPMS. Mana special untuk you all. Jadi make sure, kalau boleh kita dapat cepat. Dapat sebanyak mungkin. Bayangkanlah tak pernah lagi orang buat package korban dalam masa yang sama dapat menambah dana persatuan. Ya, insya-Allah saya ingat okeylah, boleh capai lah setiap seorang. Dan satu lagi kita dapat kerjasama daripada hamba yang sangat rendah diri. Seorang hamba yang rendah diri, manusia yang rendah diri, walaupun dia hebat, walaupun dia kaya, iaitu saudara baru. Namanya Hafiz Yu, iaitu bos nombor 1 Situ Joy. Dia bersetuju siapa masuk seko dapat satu kotak Situ Joy. Itu janji dia. Makna dengan syarat satu ekor lah, bukannya campur jadi seko. Tak tahu. Encik Hafiz Hiu, alhamdulillah. Saya masa pergi rumah dia itu, saya tanya, cantik rumah Cik Hafiz ni. Mahal Cik Hafiz.
Ya Alhamdulillah saya dapat murah. Kan, berapa murah? 1.4 juta. Aku salah tanya ke dia, salah jawab tu. 1.4 juta. Murah kat dia. Yalah kan. Saya borak dengan tadi mana tadi itu punya Datuk PKNS tu. Saya ceramah kat PKNS saya tu. Saya ceramah kat PKNS tu. Ustaz, nak beli sekarang kat Shalam. Kita mau murah sekarang ni. Kan dalam 1.2, 1.3 kau sedar tak? Kau sadar tak bila cakap dengan aku ni? 1.2, 1.3 yalah mungkinlah murah lah berbanding 3 juta, 4 juta agaknya lah kan. Tapi macam RM1 sen dia buat kan. Tapi insyaAllah saya doakan. Jadi dalam bab korban ni pun sebenarnya kita kena ingat, bila kita tengok kan sekarang ni, hati kita rasa tenang sebab apa-apa yang betul yang Allah Ta'ala kata. Sesungguhnya daging dan darah tak pernah sampai pada Allah Ta'ala. Yang sampai hanyalah keikhlasan kita, ketakwaan kita, keimanan kita tu yang sampai ke Allah Ta'ala. Saya nak cerita banyak pun tak boleh sebab bos zakat ada sini. Dia lagi banyak ayat daripada saya kan. Tapi betul, inilah sebenarnya jalan yang saya nampak. Dan saya rasa seronok sangat. Dan saya minta nanti cuba kita cadangkan. Tapi jangan cakap saya cadang tau. Cuba cadangkan dekat Datuk. Panggillah Datuk Kazim dengan Datuk Badli Shah datang sini untuk KPMS kan. Kan. Dengan saya of course lah. Saya dah datang hari ni. Saya tahu bukan nak dengar ceramah sangat, yang ramai nak ambil gambar. Kan, kalau tidak kan orang tak percaya kan. Dia tak padan dengan veteran kan? Gambar tetap ambil. Ya. Dia punya posting tu, alhamdulillah dah sampai ke PMS, la ilaha illallah kan. Alhamdulillah dah sampai dah section 24. Samsul debat penantian satu penyelesaian. Ingat aku tak baca ke tadi? Aku baca tadi. Kan? Tapi itulah dia. Kan ada satu makcik tu saya jumpa dekat Bukit Goh Kuantan. Dia kata, "Ustaz, makcik minat betul lah Ustaz. Nak ambil gambar boleh?" "Boleh makcik, ambil lah." "Ambil gambar macam ni lah tangan." Handal. Dalam pada tak teraya tu kan. Sini aja gitu. Itu sikap tu. Tapi nak buat macam mana? Yang minat saya, Ustaz Kazim, kita buat tu. Macam mana? Yang minat kita semua orang-orang remaja-remaja lewat. Yang dah gaut-gaut minatkan kita. Yang malam macam tu kan. Yang tu yang minat kat kita orang. Nak buat macam mana? Kan? Allahu Akbar. Yang jenis semayang kalau batuk tu kira halah macam tu lah. Tapi tak apa. Sebenarnya Allah bagi sakit tu Allah sayang kat kita. Sedekah insyaAllah. Sedekah hilang batuk tu. Sedekah hilang gaut mudah-mudahan. Iya. Betul. Kan? Tapi itu ikhtiar kita. Yang penting kita bukan nak harapkan itu. Tapi bila kita bagi, kalau Allah bagi itu bonus lah. Kan? Iya, rezeki ada je. Saya pun tak sangka dapat jumpa. Lama dah tak jumpa. Kita lah jumpa lu kat mana? Pilihan raya mana kita jumpa tu? Tak ingat kan? Ada kita jumpa kat luar. Saya ingat ni lah. Dekat Sungai Limau sangat lah. Kan? Kat Kedah tu. Lama dah tak jumpa. Iya. Kan? Tadi saya tanya siapa nama? Sebab dia kata dia pembaca berita. Kan? Tapi suara memang biasa dengar. Latifah Siddiq ni memang biasa. Satu lagi Mariamah Tijo. Kan? Dia tu Mariamah Tijo, Latifah Siddiq. Hari tu saya jumpa Superman. Rubiah Superman saya jumpa masa ceramah dekat Subang Jaya. Tak, saya ni nak tunjukkan saya pun taklah muda sangat. Saya kenal orang-orang lama. Ayo, betul. Yang ni lah. Tu sebab saya cakap dengan isteri saya. Saya kata lagi bertuah kita ni peminat kita orang tua. Semua orang tua tak pernah lagi bila dia ambil gambar dengan kita orang cemburu. Tak pernah. Dan kebanyakannya orang tua ambil gambar, lepas tu mesti dia doakan saya. Tu yang mahal. Yang muda-muda tak pernah lah orang muda. Ada sekali lah orang budak muda tu dekat Politeknik Melaka. Samsul debat kan? Saya kata saya lah Samsul debat. Ya Allah, mak saya minat betul. Mak dia yang minat bukan dia tu. Tapi saya tak kecil hati.
Saya tak kerja hati. Saya reda je kan. Saya reda je. Kan? Alhamdulillah. Saya pun sebenarnya tak boleh nak lama sangat. Bukan lama, saya tak balik. Saya akan ada kat sini, jangan risau. Cuma kan kejap lagi dalam pukul 3 lebih ni sekarang, saya kena buat live. Buat live sepatutnya ni. Dan ni saya atas KPMS ni pasal saya willing datang juga. Tapi insyaAllah nanti kan kita shopping sesama. Janganlah balik dulu. Makan ada tak ni? Makan apa? Kalau setakat mihun tak payahlah. Mihun kau? Minum petang. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, sekali lagi lah saya cakap, kalau boleh. Saya target saya KPMS ni biar setiap tahun Datuk akan bagi keutamaan prioriti kepada KPMS untuk kita laksanakan bedah korban kita. Sebab saya nampak KPMS ni, saya tengok pun nampak aura dia tu. Walaupun duduk contoh kan, dia punya vibrate kan. Ada lah nampak. Saya ni dalam kepala dia dah jalan dah ni. Dia nak ajak siapa dia dah ada dah. Dia dah ada dah kan, insya-Allah. Tapi nanti kita akan share video-video lagi. Nanti mungkin boleh share pada grup-grup kan. InsyaAllah join lah. Lagipun murah. Ada siapa nak tanya soalan? Lepas tu ada yang tanya macam mana caranya untuk kita laksanakan korban. Kita akan tutup penyertaan 4 hari sebelum Hari Raya Aidiladha. Dan pada ketika itu, yang bagusnya setiap orang yang join korban tu akan dapat satu sijil penyertaan. Memang cantik sijil tu. Jadi dia boleh simpan satu rekod lah. Rekod. Dan kita pula nak bagi sijil tu, kita akan tunggu pengesahan daripada kerajaan, daripada pejabat mufti Afrika, yang sembelihan tu telah dilaksanakan. Sebab tahun lepas macam tu. Sebab tahun lepas kita tak boleh hantar wakil pergi. Tapi tahun ni saya tengok kalau kes ni kalau betul lah berkurangan sampailah bulan 7 besok, kita ada harapan kita boleh hantar wakil pergi. Tapi yang KPMS tak payahlah pergi. Tak payahlah pergi. Kita minta wakil kita. Biasa wakil kita dah pergi kan? InsyaAllah. Okey? Salam. Tak, macam ni. Kalau kita ada staff kita kat sana, kita akan ambil gambar tu. Gambar yang senarai dengan apa kan. Cuma tahun lepas, entah macam mana, entah ada kesilapan teknikal, bukan silap macam mana. Ada orang tu, dia dah excited, dah ada senarai nama. Dia ambil gambar. Yang seorang lagi ambil gambar, senarai nama dia lah sini. Tapi masalah dekat belakang tu lembu yang sama. Tak, sebenarnya tak, dia bukanlah kata dia pakai lembu. Lembu tu banyak kat ladang tu. Kita dah bayar pun 1 juta untuk booking lembu kat sana. Maknanya bukan main-main lah kan. Jadi insya-Allah kalau boleh dia bukan live lah, tapi kita akan ambil rakaman gambar tu. Kalau boleh kita akan ambil tu. Kalau ada wakil kita. Kalau wakil kat sana, kita cubalah dapatkan. Tapi insya-Allah tak payah risau, sebab yang paling bagus sekali, tahun lepas kita bukan hanya dapat surat pengesahan, tapi kita dapat juga terpampang di akhbar Afrika tu, Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah pun melaksanakan korban, melibatkan berapa peserta. Maknanya berapa penerima dan berapa ekor lembu yang telah dikorbankan. Ada maklumat tu semua. Jadi kita tak payah risau. Dan yang paling memeranjatkan tahun lepas, tak kurang ramainya peserta-peserta adalah daripada saudara sahabat-sahabat kita daripada Singapura. Sebab dia orang lagi lah kat Singapura tak boleh sembelih. Dia boleh makannya. Kan sembelih tak boleh kat sana kan, tahulah human right lah apalah. Dia menterdarah dia tak fikir. Semboleh lah tak boleh kan. Tapi kita dekat Malaysia tahun ni mungkin okey sikit lah. Tahun lepas kan ada SOP yang ketat, banyak surau-surau yang tarik diri, dia tak sanggup buat korban. Dia serahkan pada masjid saja. Okey. Okey puan Terima kasih soalan tu, soalan baik. Soalan lain? Ada lagi soalan? Tadi Ustaz sebut asma hidup di Afrika dan juga asma hidup. Bagaimana cara agihan untuk dalam Ustaz? Okey, untuk agihan tu kita akan tengok berapa banyak penyertaan yang ada kat sini. Yang kita dapat dekat seluruh Malaysia ni, kita akan dapat berapa banyak. Kita akan ambil juga, kita akan beli. Sebab ikutkan lembu di Malaysia pun yang kita dah booking, kita booking dekat Nordin tu berapa je?
Haji Zul? Buat 300 ekor. Kita dah ready 300 ekor. Kalau tengok banyak penyertaan, kita akan tambah lagi lah. 300 ekor lembu kita dah booking. Untuk apa? Untuk Malaysia punya. Tak, yang tu tak hantar sana, untuk payah pasport, cap apa semua payah kan. Tak. Lembu yang dekat Malaysia ni untuk asnaf Malaysia. 300 ekor kita dah booking dulu dah. Masuk abuan insya-Allah ya. Ya, insya-Allah. Tahun lepas pun kita ada buat. Lepas ini pada Pak Guru, kami pun dah terus sama, tapi ketika itu bukan GPMS. Masa itu kami hanya ikut WhatsApp GPWS. Oh, GPWS, Guru Asam. Pesara Wanita Selangor. Itu hanya WhatsApp group. Lagi berkat dengan korban tahun lepas lah. Allah Ta'ala gerakkan hati saya bersama kawan untuk melegakan GPWS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar kalau tengok ni merah menyala, orang tak terbayang pun dia pesara. Kan? Dia punya bunga lagi, dia punya apa kan. Allahu Akbar. Tahniah. Jadi insyaAllah lah tahun ni kalau dapat aguan ni kejut asnaf kita akan hadirkan. Mudah-mudahan. Just beritahu keperluan berapa dekat sini. Beritahu dekat Haji Zul. Okey, soalan lain? Ada lagi kamu nak tanya? Ada berapa ekor nak pinta? Ada soalan? Bebek nak tanya nak beritahu? Ada? Sila. Segan nak tanya, tak apalah, nanti kita tanya personal pun boleh. Satu lagi, KPMS kalau boleh, mana yang betul you all yang dapatkan, kalau boleh nanti dekat sini kan nombor phone ni, mana yang memang KPMS dapatkan, make sure jangan hilang dari radar. Maksudnya kadang-kadang dia join tapi tak melalui KPMS. Jadi KPMS terlepaslah yang senarai yang satu bahagian dua bahagian tu. Dia pakai pula dekat website. Dia tengok mungkin tak dapat kontak KPMS ke mungkin. Dia tengok dekat Facebook yayasan, dia pun terus bank in. Dia kata dia masuk satu bahagian, dia bagi nama. Jadi itu akan direct dengan YBM. Jadi maknanya kalau ada yang memang senarai bawah ni, maknanya dia kena maklumkan supaya nanti senang ambil rekod. Contohnya salinan yang resit pembayaran dia tu minta bagi dekat ahli KPMS. Tu tolong minta. Supaya besok menjelang Hari Raya Ailadha kita kumpul resit tu supaya nanti Puan Najah Latifah kita boleh buat untuk claim dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Okey. Faham ya? Kita target 1,000 ekor. Kurang-kurang tak. Tapi kalau artinya tak mencapai tahap 1,000 ekor, tak ada dekat mana. Tak ada. Target je. Okey. Tak semestinya. Maksudnya contoh mungkin ada orang ni 2 bahagian, orang ni 3 bahagian, orang ni lagi 2 bahagian, campur-campur dapat seekor. Okey, yang ni 5 bahagian, 2 bahagian dapat seekor lagi. Kalau ada yang memang nak ambil seekor lagi bagus, kan? Cuma yang ambil seekor straight tu dia dapatlah susu situ joy. Kan? Okey. Okey, selain daripada tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dekat luar sana ada ramai sahabat-sahabat kita yang berniaga. Kalau boleh kang singgahlah, janganlah tanya khabar ya, tanya harga dan bayar. Termasuklah juga ada yang satu tu wakil daripada saya lah, ada yang jual minyak wangi. Minyak wangi tu dia lambang kebijaksanaan wanita. Sebab modal suami untung semua dia. Contoh kebijaksanaan. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi, tu dia. Harga dia RM35 je. Lepas tu ada satu lagi susu kambing Al-Am. Yang tu dah tak banyak lah, tadi dah habis banyak dekat Berang Kelang. Berapa yang ada lah, kalau tak ada tu kemudian lah. Yang itu saya hasrat saya nak bagi dekat KPMS. Lepas pada ni setiap satu kotak RM5 masuk dekat dalam tabung KPMS. Okey. Satu kotak harga RM45. Dia susu kambing campur madu, campur kurma. Saya dah minum lama sampai sudah tak jumpa madu. Rasa dia. Dia susu kambing campur madu, campur kurma.
Pertamanya, dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing Shah Alam. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Yang kedua, dia baik untuk orang gastrik. Orang yang GERD, yang paling cepat orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit tangan kebas-kebas. Memang cepat baik. Tapi minum pagi je sekali cukup. Tapi mana yang sakit lutut betul, macam imam di Masjid Palung di Bahau tu, di Jempol tu, dia dah 6 bulan semayang kat kursi. Tapi dia minum pagi malam. Dia beratus-ratus dah habis urut. Dia minum pagi malam. Alhamdulillah dah boleh semayang macam biasa. Manager Bank Islam, setiap bulan memang dia ambil 1 karton. Tapi yang bagus tu lah, dia tak ada bau. Lepas tu untuk orang perempuan yang hormon dia merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya kan. Tapi mana yang dah tak ada tu salah cari, dah tak ada kan. Tapi kalau minum, datang dia balik, rezeki dia tu kan, macam tu. Kemudian untuk mana yang perempuan, kalau ada anak yang mengandung, eloklah minum. Sebab baby lahir sekarang ni mesti kuning. Minum daripada awal. Yang bagus dia tak ada bau lah. Ni bukan promote tau, lebih kurang. Hari ni kita offer lah 1 kotak 45, siapa beli 2 90. Macam tu. Macam sama dia kata. Tak ada, hari ni kita offer beli 2 80. Beli 2 80. Lepas tu ada sambal bilis Cik Ruby apesal. Itu sambal bilis tu memang biasanya tak cukup. Orang ingat nak makan nasi tak sempat, gatah macam tu memang sedap. Tu sambal Cik Ruby apesal namanya. Kenapa apesal? Sebab orang satu tanya, apesal sedap sangat. Apesal cepat habis. Apesal. Okey, ada saya nak tanya tadi. Saya tengok setakat ni tak. Malahan kan saya kata tadi dia boleh settlekan gastrik. Sebab orang yang minum, dia akan boleh tahan perut dia sampai buka puasa ni. Jadi mana kata kalau orang yang nak diet pun elok. Tapi kalau dia nak diet, dia minum susu kambing tapi makan macam tu dia sapu sampai petang, memang takkan dapat kuruskan badan. Tapi susu kambing insya-Allah. Saya dulu pergi kat kilang sendiri rasa. Susu kambing campur madu, campur kurma. Sekali tu dia campur dengan strawberry. Memang sedap. Tapi orang kencing manis tak tahan. Tu sebab saya tak nak strawberry. So memang sunnah betul. Susu kambing, madu, kurma. Memang tak manis. Lemak-lemak macam tu. Jadi orang yang kencing manis pun boleh minum. Jangan risau. Satu kotak ada 20. Tak ada kambing tau. Tapi 20 sachet. Kemudian dia baik untuk enzima. Orang gatal-gatal. Tapi jangan buat mandi tau, minum. Mana buat mandi pula, baik untuk enzima ni, buat mandi. Tak. Okey. Itu je. Tu sambil-sambil je lah, sambil-sambil. Tapi yang utama kita, tujuan utama kita ni korban ni. Okey, rasa-rasa siapa dalam ni, saya nak tanya dulu, saya rasa siapa yang memang nak ambil seko lah? Kat tangan. Semua ambil seko. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih banyak. Syukur. Alhamdulillah. Ini yang malu lah kalau orang yayasan saya pun tak ambil. Dalam beberapa ekor kena ambil jugalah. Macam tu kan. Okay. Yang belakang. Salam. Tak, 1 ekor kalau letakkan 1 pun boleh, nak letak sekali terus bagi pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah tu dah. Dia tak masuk kat jabatan pendaftaran. Cuma niat kita tu yang penting. Niat kita tu. Sebab kalau ikut Nabi dulu, pernah Nabi niat untuk seluruh umat dia. Untuk seekor, tapi kita ni ialah 1 nama je lah kita letak untuk setiap 1 bahagian. Jadi kalau macam contoh tadi puan apa tadi nama? Puan Siti Salmiah tadi, kalau dia nak letak Siti Salmiah 1, suami 1, anak pula 1. Anak berapa orang? 6 orang. Maknanya kena tambah sekor lagi. Sebab tak cukup kan. Contoh lah kan. Contoh kan. Ayat dia kan. Kan. Kalau 2 ekor susu 2 kotak. Okay. Alright. Soalan lain? Ya. Sebenarnya kalau ikutkan boleh, tak ada masalah pun. Boleh. Macam cuma ada orang cakap untuk orang meninggal tak payah buat lagi dah sudah. Tapi saya sendiri pun buat untuk ayah saya. Buat, tak ada masalah pun. Salah satu niat kita sedekah. Niat kita sedekah.
Baguslah sini rajin tanya. Kita kena buat kuliah bulanan ni. Okey. Itu je ya. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya seronok sangat dapat jumpa dengan semua. Ada muka-muka yang saya ingat. Pernah biasa jumpa saya kan. Kadang saya ni memang terlupa. Tapi muka-muka yang saya ingatlah. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan saya doakan persatuan ini, kelab KPMS, Kelab Pesara Muslimah Selangor ini diberikan kekuatan, diberikan kesatuan, dijauhkan daripada unsur-unsur tak baik daripada luar yang nak memecah belahkan persatuan ni. Saya minta mudah-mudahan mudah-mudahan diberkati, dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Dengan itu pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.